Saudara Nasional 7 kami teruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Kita bersama Damia Kasundramanja. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tol Jambatan Salahuddin di Bandaraya Kuching akan dimansuhkan bermula 1 hari bulan depan. Bercakap pada sidang media selepas penangguhan mesyuarat ketiga bagi pengarah kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-17 di Kuching, Tan Sri Adenan berkata rundingan mengenai pemansuhan tol berkenaan tidak melibatkan sebarang pampasan kepada syarikat terbabit. This we have negotiated with the company concerned. And the company has been generous enough. And because they care for the people of Sarawak, the company cares for the people enough to, we talk to them and they quite agree. Kerajaan negeri pada 25 Mei lepas telah memansuhkan tol Jambatan Lanang di Sibu dan seminggu kemudian disusuli Jambatan ASEAN di Miri yang merupakan penghubung utama Miri dan negara jiran Brunei Darussalam. Dengan pemansuhan tol Jambatan Salahuddin, maka Sarawak akan bebas tol menjelang Tahun Baharu. Sementara itu, bercakap mengenai pejabat Plaza Tol tersebut, beliau memberitahu ia akan diguna untuk menempatkan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak yang berdekatan dengan logi sistem pengurusan air sisa secara bersepadu. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satim memberi jaminan tiada parti politik Barisan Nasional BN dari Semenanjung akan melebarkan sayapnya ke negeri ini. Tan Sri Adenan yang juga pengerusi BN Sarawak menegaskan ini kerana hanya parti politik dari negeri ini sendiri yang lebih memahami budaya dan keperluan rakyat. Jelas beliau, sekiranya parti politik dari Semenanjung ditubuhkan di Sarawak, ia boleh mengundang kepada budaya tidak sihat selain memusnahkan keamanan dan keharmonian yang dinikmati rakyat selama ini. Tan Sri Adenan menyatakan demikian dalam ucapan penggulungannya pada hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-17. Dalam pada itu, beliau terus mengulangi sokongannya kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Katanya ini kerana Datuk Seri Najib merupakan pemimpin tertinggi dalam kerajaan dan BN. Beliau menambah Datuk Seri Najib tidak pernah dibuktikan melakukan kesalahan membabitkan kontroversi syarikat pelaburan negara Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Justru adalah tidak adil untuk Sarawak tidak terus menyokong beliau berdasarkan tuduhan yang dilemparkan oleh pembangkang terhadapnya dalam isu tersebut. Jalan Bakun Murum di kilometer 28 yang melibatkan laluan sepanjang hampir 50 meter runtuh dalam kejadian malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Belaga, Deputi Superintendent Meletingom ketika dihubungi RTM memaklumkan kejadian itu menyebabkan lebih separuh daripada jalan tersebut runtuh. Katanya pada Isnin lalu pihaknya telah menerima laporan jalan berkenaan mendap dan separuh daripada laluan itu ditutup. Malah kru RTM ketika melalui jalan itu Isnin lalu sempat merakamkan situasi yang berlaku ketika itu. Namun malam tadi dilaporkan berlaku runtuhan mengakibatkan jalan yang masih dalam jagaan pihak kontraktor PPK Shenyang itu hampir terputus. Jalan tersebut menghubungkan laluan Bakun Belaga ke kawasan empangan hidroelektrik Murum yang terletak hampir 200 km dari Bandar Bintulu. Menurut DSP Malay, PPK Shenyang akan membaiki jalan tersebut dengan segera kerana laluan itu merupakan satu-satunya jalan ke kawasan tersebut. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Sarawak sedang dalam proses menyelaras tugasan anggotanya sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri. Pengarahnya, Lieutenant Colonel Mokhtar Samad memberitahu hampir keseluruhan negeri sudah mengadakan mesyuarat penyelarasan jawatan kuasa pengurusan bencana sama ada di peringkat daerah atau bahagian. Beliau berkata pengurusan bencana tidak dapat dilakukan oleh sebuah agensi sahaja tetapi perlu dilakukan bersama agensi lain termasuk pihak polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta tentera selain komuniti itu sendiri. Colonel Mokhtar berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan kepada keluarga bekas anggota
anggota sukarelawan Jepang arwah Tajuddin Lee yang meninggal dunia akibat kemalangan pada Jun lalu di kediaman keluarganya di Kampung Rangawan, Sarung Jaya. Mengulas mengenai sumbangan berkenaan, katanya ia daripada tabung kebajikan pertahanan awam TAPA, iaitu tabung khas untuk anggota atau keluarga anggota yang mengalami kecederaan atau kematian. Ayah Ben Sarawak, dia selalu terlibat dalam aktiviti dasar. Dan kalau terlihat dalam ujian kemahiran, itu yang memang lasak lah. Kami akan bersama belajar dalam masa insyaAllah pada baik sebaik kami dapat beri contoh kat adik kami. Pada majlis ini, Kona Mokhtar menyampaikan sumbangan berjumlah RM3,000 kepada balu arwah Jamiliah Among bagi mengurangkan bebanan mereka. Ilmu kepimpinan yang dipelajari perlu dipraktikkan dalam kehidupan sebenar dan tidak hanya sekadar teori saja. Pengerusi Lembaga Penasihat Satu Malaysia Sarawak, IM Sarawak, Datuk Joseph Salangganu berkata, golongan belia yang menghadiri kursus atau bengkel kepimpinan harus menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Ini penting bagi melahirkan lapisan pemimpin berkaliber di pelbagai peringkat yang menjadi harapan untuk memimpin negara pada masa depan. Datuk Joseph berkata demikian pada majlis penutupan Bengkel Kepimpinan Belia IM Sarawak di Kuching. Beliau menyampaikan sija penyertaan kepada 30 peserta dari Sabah dan Sarawak yang telah dengan jayanya menamatkan bengkel selama 3 hari itu. Seorang usahawan sosial dari Afrika Selatan, Toko Madonna, turut berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan para peserta. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narudin Majais menyempurnakan majlis pelancaran kembali ke sekolah di Pusat Membeli Belah Boulevard Kuching pada 10 pagi. Manakala Menteri Pelancongan Datuk Ahmad Abang Johari Tun Openg menyempurnakan Festival Yemen di Majma Kompleks Islam Kuching pada 3.40 petang. Turut mendapat liputan, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabur menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat bersama komuniti Cina Betong di SJK Chunghua Betong pada 7 malam. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona. Silakan.